أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, terima kasih kepada penganjur majlis kita pada malam ini, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Al-Hijrah, Bandar Warisan Puteri, yang juga menganjur ialah rumah ngaji Surah Al-Hijrah, Bandar Warisan Puteri pada malam ini, di dalam tajuk dari Madinah Islam Berkembang. Jazakumullahu khairan katsira kepada yang menganjur. Dan penaja pada malam ini ialah Ismail Mahad dan keluarga, Rasidah Abdul Rahman dan keluarga, dan Nur Hamanis binti Ahmad dan keluarga. Moga-moga Allah SWT ampun dosa mereka, angkat kedudukan mereka, jadikan mereka hamba-hamba Allah yang terbaik di sisinya, insya-Allah. Pada malam ini kita diajak untuk sama-sama merenungi satu tajuk, iaitu daripada Madinah Islam Berkembang. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, melalui sirah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menentukan bahawasanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, peristiwa hijrah ialah permulaan kepada mekarnya dakwah dan Islam, sehingga melahirkan para pendakwah yang menjadi anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu generasi sahabat. Kuat sikit. Sehingga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ia berditapak kepada perkembangan Islam ke seluruh alam. Sehingga pada hari ini Islam berada di tengah-tengah umat manusia, menjadi rahmat kepada sekalian alam. Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jadi pusat ataupun tapak perkembangan Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun diri Madinah itu telah menjadi satu madrasah, satu sekolah
politik yang teragung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam penyebaran Islam ke seluruh alam. Maknanya dengan hijrah Nabi ke Madinah, maka ia meninggalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad catatan demi catatan, pelajaran kepada generasi yang akan jadi doa ataupun pendakwah yang akan bertebaran di seluruh alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Madinah itulah madrasah dia. Madinah itulah sekolah dia. Iaitu sekolah yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah 10 tahun. Kemudian Madinah menjadi madrasah lanjutan selepas daripada itu, di bawah didikan anak-anak didik Rasulullah, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, selama 29 tahun pula. 10 tahun campur 29 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 39 tahun. Hampir 40 tahun. Madrasah yang terbentuk di Madinah itu sehingga Islam menyebar ke seluruh alam. Sehinggalah Islam sampai kepada kita pada hari ini. Di Madinah ni para sahabat belajar pelbagai ilmu. Di Madinah mereka belajar erti kesetiaan. Di Madinah mereka belajar tentang pengkhianatan. Di Madinah mereka belajar tentang persahabatan. Di Madinah mereka belajar tentang perjuangan. Maknanya Islam ni, masalah Sayyidina Muhammad, yang berkembang menjadi kuasa besar dunia ni, tapaknya sebegitu kuat. Daripada tahun 632 Masihi sampai 661 Masihi, itu ialah zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin di Madinah. Selepas mereka berhijrah ke Madinah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 2 tahun mereka duduk di Madinah, maka mereka berjumpa dengan penentangan yang masih belum berkesudahan daripada kafir Quraisy. Nabi kita SAW sesampai di Madinah, Nabi sudah merekrut para sahabat. Yang pertama, Nabi mengasaskan satu asas yang kukuh, iaitu mentakhirkan para sahabat Nabi di antara orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Maknanya umat Islam kalau bersatu, itulah asas kepada kekuatan dan kemenangan. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kita SAW menghimpun warga Madinah, menyatukan semua di bawah satu piagam, dipanggil piagam Madinah, iaitu semua mesti patuh kepada piagam ini yang bertulis. Di kota Madinah bercampur di antara bahasa Arab dan bangsa yang selain daripada Arab. Di Madinah pada ketika itu, yang menguasai ekonomi ialah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini, yang mereka ada prasangka, prejudis yang buruk kepada Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi himpunkan mereka di bawah satu perjanjian dan persetiaan, iaitu marilah kita jaga kota Madinah daripada pelbagai
kejahatan musuh daripada luar dan dalam. Orang Yahudi ni bersetuju pada peringkat awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Yahudi ini, walaupun mereka bersetia, walaupun mereka berjanji, mereka ialah golongan yang tidak pernah setia kepada perjanjian. Nah, ini madrasah pertama. Allahumma salli ala sayyidina. Sebelum daripada tu, orang tanya, Yahudi ni adakah mereka penduduk asal Madinah? Yahudi ni sebenarnya mereka pendatang. Orang Madinah, orang asalnya ialah orang-orang Aus dan Khazraj. Jadi orang Yahudi ni main pada mana? Orang Yahudi ni mereka main daripada Syam, negeri Syam. Macam mana mereka boleh main ke negeri Syam? Sebab dalam kitab mereka menyebut Madinah akan lahir Nabi akhir zaman. Dalam kitab mereka dah termaktub Madinah akan jadi negeri Nabi akhir zaman. Jadi pakat mainlah orang-orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Yahudi ni bertapak di Madinah, menumpang hidup di Madinah. Sebab mereka menyangka daripada mereka lah akan lahir Nabi akhir zaman. Pakat pi Madinah tu sebab sangka dari zuriat Bani Israel lah yang akan lahir Nabi akhir zaman. Tapi macam itulah yang dikatakan takdir dan permainan Allah. Mereka sejak zaman berzaman, Nabi-Nabi daripada bangsa mereka. Jadi mereka pun confirm, pasti Nabi akhir zaman bangsa kita. Tengok-tengok, wa makaru wa makarallah. Mereka tak tahu permainan Tuhan. Lahirlah Nabi akhir zaman, ialah Rasulullah. Waktu tu mereka dengki. Pasal apa? Bangsa Arab. Bangsa Arab bukan reti apa. Kami yang paling reti. Kami golongan Ahlul Kitab. Kitab Taurat kami kuasai. Kitab Injil kami kuasai. Pasal apa? Kami yang bangsa berilmu ni bukan daripada kami. Pasal apa bangsa ni? Itulah permulaan kedengkian Yahudi. Bila Rasulullah mai Madinah, di Madinah ada 3 suku besar Yahudi yang mendiami Madinah. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Ini 3 bangsa besar Yahudi ini. Bila Nabi mai di Madinah, Muhammad Sayyidina Muhammad, pada peringkat awal mereka ikut setia. Tapi dalam hati mereka tak bersama dengan piagam tu, perjanjian tu. Mereka bersetia untuk mengkhianati. Itu bangsa Yahudi. Mereka bersetia untuk mereka mengkhianati. Itu bangsa Yahudi. Ini kena belajar sampai hari ini. Yahudi tak pernah ubah passion dia macam tu dari dulu sampai hari ini. Jadi umat Islam kena reti permainan Yahudi. Kita tak boleh bersangka baik dengan bangsa ni. Allahumma salli ala sayyidina. Peliklah umat Islam pergi percaya pada Yahudi. Okey. Bani Qainuqa ni, bila berlaku perang Badar, pengkhianatan mereka ni berlaku pada 2 pengkhianatan. Yang pertama perang Badar. Perang Badar ni, Bani Qainuqa ni join. Dia bagi sokongan kepada kafir Quraisy. Allah Sayyidina Muhammad. Dia tinggal perjanjian yang mereka berjanji dengan Nabi tu. Join dengan musuh Rasulullah dan musuh Islam. Itu pertama. Jadi mereka dah membatalkan persetiaan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, satu orang perempuan Islam, dia pergi ke pasar Bani Qainuqa beli barang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang Yahudi mempermain-mainkan wanita Islam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wanita Islam ni berniqab. Dia mempermain-mainkan, dia kata buka, kami nak tengok. Jadi perempuan ni, masalah Sayyidina Muhammad tak melayan orang duk menghina, mempermain-mainkan dia. Waktu tu masa satu orang Yahudi, perempuan ni tengah duduk pilih barang. Dia mengikat hujung baju jubah perempuan ni, lepas tu dia tarik kepada satu batu. Bila perempuan ni berdiri, Allahumma salli ala sayyidina, tersingkaplah auratnya. Jadi peristiwa penghinaan ini sampai pada Rasulullah dan Nabi kita SAW yang merupakan penguasa ataupun pemerintah di Madinah ketika itu, menjatuhkan hukuman Bani Qainuqa, semua kena keluar daripada kota Madinah. Itu sejarah. Hambat, hampa kena keluar sebab hampa jahat. Ni kena belajar ni. Kalau perjanjian dah termeterai, masalah Sayyidina Muhammad, tapi buat onak orang panggil, buat onak, jadi hukuman Nabi hampa kena keluar. Kena keluar mana? Balik negeri hampa balik. Balik negeri hampa balik. Kalau hampa main pada Syam, hampa balik Syam balik. Maka semua kena keluar. Tak ada satu orang pun Bani Qainuqa tinggal. Semua keluar. Balik ke Syam. Tapi ada tak sampai balik, berhenti di hujung sebenarnya tanah Arab, iaitu di Najd. Dari situlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka nak duduk di Najd, nikah dengan orang Najd, masuk Islam sallallahu sayyidina Muhammad, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkahwin dengan orang-orang Badui di Najd, iaitu Bani Sa'ud. Maka Bani Sa'ud akhirnya sallallahu sayyidina Muhammad yang bercantum keturunan mereka Yahudi, mereka lah yang jadi onak kepada umat Islam pada hari ini. Hari ini sallallahu sayyidina Muhammad, putera Salman, Allahumma salli ala sayyidina, itulah bawa masuk unsur-unsur barat. Saudi dah jadi terbuka. Ketika mana dia dikritik oleh Imam Sudais, Imam Sudais telah diambil tindakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak dibentuk hari ini satu negara Arab moden. Tu dia mesti kejahatan daripada asal bangsanya yang buruk, barulah boleh mengkucar-kacirkan Islam dan memperjayakan misi kejahatan Yahudi. Tu Bani Qainuqa. Bani Nadir ni, yang kedua Bani Nadir. Bani Nadir ni cerita dia, ni nak cerita belajar tentang pengkhianatan. Sebab dalam perjuangan kita kena kenai musuh, kita kena kenai kawan. Masalahnya hari ini, musuh kita tak apa kenai, kawan kita tak apa kenai. Siapa kawan kita, siapa musuh kita. Kita takut kita terambil musuh menjadi kawan, kita jadikan kawan sebagai musuh kita. Bani Nadir, Nabi kita SAW pilah ke kampung mereka. Kampung mereka ni dalam 3 km daripada Masjid Quba. Mereka tinggal di pinggir kota Madinah. Nabi pergi kampung mereka sebab Nabi nak selesaikan masalah dia. Isu orang
isu pembunuhan, dan Nabi selesai isu pembunuhan tu, nak bayar diat. Diat ni maknanya masalah Sayyidina Muhammad, bayaran yang dikenakan kepada keluarga yang membunuh pada Allahumma salli adalah isu pembunuhan masalah Sayyidina Muhammad. Keluarga yang dibunuh, dua keluarga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan isu pembunuhan yang berlaku, jadi Nabi selesai masalah dia. Masuk dalam satu rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, naik satu orang Yahudi di atas rumah, buat naik satu batu besar. Kalau Nabi lalu lagi, dia nak penjatuhkan batu tu, nak membunuh Rasulullah. Pada ketika tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, datang wahyu beritahu dekat Nabi, kata satu perancangan sedang berlaku, Yahudi nak bunuh Rasulullah. Yahudi ni, orang kata dah kat dia, hang gagal, hang tak boleh buat, Muhammad mesti terlepas. Dia kata, mana boleh, aku mesti bunuh Muhammad. Jadi bila mana Nabi tahu perancangan tu, Nabi dapat menyelesaikan ataupun dapat menyelamatkan diri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada perancangan Yahudi itu. Maka di atas sifat Yahudi yang nak mengambil tindakan yang paling dahsyat pada Rasulullah sampai nak bunuh Nabi, maka berlakulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad satu peperangan di antara tentera Islam dan Yahudi memerangi Bani Nadir. Pengepungan dibuat selama 25 hari, 25 malam. Akhirnya Yahudi tunduk, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lagi sekali, Bani Nadir pun dihalau keluar daripada kota Madinah. Sehinggalah berlaku pula perang Ahzab. Bila berlaku perang Ahzab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tinggal lagi satu bangsa Yahudi dipanggil Bani Quraizah. Bani Quraizah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tetap dalam hati mereka ada perasaan nak lawan Rasulullah, tapi tak berani. Tapi bila mana tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, golongan Quraisy bersepakat, semua kabilah-kabilah Arab lawan dengan Rasulullah dan umat Islam, mereka kata, kali ni mesti Muhammad kalah. Mereka join. Bila mereka join kafir Quraisy, ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan tenteranya, iaitu angin dan taufan. Peperangan tak berlaku, pakat duk tengok, nak ambil kesempatan. Perang Ahzab ni, perang korek parit, disebut juga dengan perang Khandaq. Tak pernah berlaku dalam sejarah orang Arab perang korek parit. Teknologi korek parit ini ialah fikrah yang diambil daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kaedah peperangan tu tak dijangka oleh kafir Quraisy dan Ahzabnya. Yang dikatakan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, parit tu, kalaulah seekor kuda nak lompat pergi tak lepas, dia akan jatuh dalam parit. Itu keluasan parit tu. Demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kedalaman parit tu, kalau jatuh memang nak naik tak boleh dah. Melainkan kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dilempak, disembelih unta, dilempak seekor unta, lempak 2 ekor unta, lempak 3 ekor unta, sampailah sama paras dengan parit itu, jadi dia boleh lompat dan melompat melepasi parit.
Hak ni lah yang dipikir oleh Quraisy nak buat macam tu, tapi tak lepas sebab mereka duduk bersedia. Hak belum bersedia. Hampa bergerak sampailah panah. Sampailah malam. Tak perang. Paduk tengok, duk intai nak ambil tindakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itulah datang ribut yang Tuhan hantar. Yang Tuhan rekodkan setiap raya 2 kali. Wa hazamal ahzaba wahdah. Dialah yang menghancurkan tentera Ahzab. Tuhan tak declare hal lain. Tuhan kata dia. Wa hazamal ahzaba wahdah. Hanya Allah yang menghancurkan tentera Ahzab. Jadi bila pecah tentera Ahzab tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kesepakatan mereka tak berlaku dah. Jadi Islam menang tanpa berperang. Baliklah Nabi dan para sahabat ke Madinah. Tentera Ahzab dah hancur. Bila Nabi buang baju perang, Jibril sampai. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hang buanglah baju perang hang. Kami para malaikat tak buang lagi. Maknanya perang tak habis. Arahan Allah ialah menghancurkan Bani Quraidah. Maka Nabi pun saruk balik baju besi dia dan arah para sahabat, perang masih belum selesai. Kita kena ke kampung Bani Quraidah. Maka Nabi kata sampai secepat mungkin sembahyang asar di kampung Bani Quraidah. Mereka tu cepat. Begitu. Sehinggalah Bani Quraidah pun subhanallah sallallahu alaihi wasallam dapat digalahkan dan dihalau keluar semua daripada kota Madinah. Ni kena belajar Yahudi. Baik. Okey. Maka satu, Madinah jadi tempat mengenal erti pengkhianatan. Di Madinah juga tempat belajar tentang persetiaan. Bila mai tahun 6 Hijrah, Nabi kita berhijrah ke Madinah. Nabi kita SAW mimpi masuk kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi kita SAW pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata kita bukan mimpi masuk kota Mekah. Akhirnya Nabi himpun para sahabat, Nabi cerita mimpi dia. Maka Nabi kata, jom kita tunaikan umrah di Mekah. Maka para sahabat pun bergerak pakai ihram, tak bawa senjata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai tengah jalan, golongan Quraisy di Mekah dengar kata Nabi bergerak dan para sahabat ke kota Mekah. Akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka hantar wakil tahan, tak bagi Nabi kita masuk ke kota Mekah. Nabi kita SAW pun hantar Sayyidina Osman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pergi ke Mekah untuk menjelaskan, kami bukan main perang, kami nak masuk Mekah, kami nak buat umrah. Dalam pada tu dengar satu berita, Sayyidina Osman yang dihantar telah pun dibunuh. Pada ketika itu Nabi kita SAW himpun para sahabat di bawah sebuah pokok. Maka berlakulah satu persetiaan, dipanggil Bai'atul Ridwan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi letak tangan macam tu, para sahabat tak atas tangan Nabi macam tu juga. Pakat tak tangan, bai'ah untuk membela Sayyidina Osman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila dengar kata umat Islam sudah pun bersedia untuk menghadapi apa sahaja sebab Sayyidina Osman dibunuh, ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wakil Quraisy hantar wakil
hantar wakil, berlakulah perjanjian, dia panggil perjanjian Hudaibiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Osman selamat dan berlaku perjanjian Hudaibiyah. Pasal apa nama Hudaibiyah? Sebab nama tempat tu Hudaibiyah. Siapa-siapa yang ada peluang lagi pi ke Mekah, Madinah, Umrah lepas ni, jangan semata-mata masuk semayang di Hudaibiyah dalam masjid tu untuk niat ihram, tapi pi ke belakang tu, satu rumah yang tak apa siap, bumbung tak ada lah, tapi ada dinding ni. Tang tu lah berlaku perjanjian Bai'atul Ridwan. Orang Melayu tak ada yang masuk. Turki penuh itu dengar penceritaan tentang berlaku Bai'atul Ridwan. Taib, itulah yang disebut yadullahi fawqa aydihim. Bila umat Islam dah tak tangan macam tu, Allah pun yadullah, tangan Allah di atas tangan mereka. Bukan makna tangan sungguh, no? Maknanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan persediaan umat Islam. Okey, dari situlah berlaku beberapa perkara untuk kita ambil catatan. Bila tak boleh masuk Mekah, masalah Sayyidina Muhammad. Bila tak boleh masuk Mekah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan boleh buang macam tu je ihram ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mesti tahlul. Waktu tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, suruh para sahabat sembelih kambing, pergi cukup. Waktu tu para sahabat seorang pun tak bergerak. Timbul rasa marah dalam hati Nabi. Timbul rasa tak seronok Nabi dengan situasi. Nabi masuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam kemah dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam marah. Apalah para sahabat? Nabi suruh mereka tak buat. Waktu tu, kalau tak salah ingat saya, yang bersama dengan Nabi ialah Ummu Salamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ummu Salamah ni di antara isteri Nabi yang tua, berpengalaman. Dia kata, Rasulullah macam ni, Rasulullah keluar dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rasulullah sembelih kambing, Rasulullah bercukup. Cuba Rasulullah keluar tengok, buat macam tu. Nabi pun ikut pandangan isteri dia. Nabi sembelih kambing, Nabi kita bercukup. Waktu itulah, bila selesai, bangunlah para sahabat pakat buat. Oh, maknanya pemimpin ni dia kena buat dulu, baru orang ikut. Itu pelajaran. Jadi ketika itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Nabi cukup rambut tu, itulah sejarah para sahabat pakai ambil rambut-rambut Nabi tu, sampai menyebar seluruh alam ni, sampai ke hari ni. Warisan demi warisan, warisan demi warisan, rambut Nabi ada pada orang tu, rambut Nabi ada pada orang tu, rambut Nabi ada pada orang tu. Itu sejarah dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Taib. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka berlaku perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada wakilnya, itu Sayyidina Ali. Wakil daripada Quraisy namanya Suhail, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, buatlah perjanjian. Sayyidina Ali baca perjanjian, ada tulis min Muhammad ibni Abdillah Rasulillah. Waktu tu wakil Quraisy kata, hak tu kami tak mau. Kami lawan Muhammad sebab kami tak mengaku dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami mengaku Rasulullah, kami tak lawan dia, buat hak tu, kami tak setuju. Dia perjanjian.
Sayyidina Ali kata, aku tak buang. Mana boleh aku buang? Ni akidah aku, i'tiqad aku. Tegah tak mau buang. Waktu tu Nabi kata, tak mana tulisan Rasulullah tu? Pasal Nabi tanya, Nabi tak tahu membaca, Nabi tak tahu menulis. Nabi kata, ummi. Sampai Nabi tak tahu hak mana Rasulullah tu. Nabi suruh Sayyidina Ali pegang tangan dia. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali pegang tangan Rasulullah, petak tangan Rasulullah tu. Jadi Nabi padam sendiri. Segi diri Sayyidina Ali tak akan padam sama sekali. Dalam perjanjian tu 10 tahun gencatan senjata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak perang. Waktu itulah Nabi kita SAW menggunakan waktu aman untuk menyampaikan sorat kepada pembesar-pembesar dunia. Sebab itu kata ulama, waktu aman lebih berkesan dakwah daripada waktu tidak aman. Waktu perang dakwah tak boleh sampai. Tapi waktu aman, itulah 10 tahun. Nabi sampai hantar sorat pada Maharaja Rum. Nabi hantar sorat pada Maharaja Parsi. Nabi hantar sorat kepada seluruh pembesar-pembesar dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam tempoh tu juga, tu isi perkandungan, antara isi kandungan perjanjian Hudaybiyah. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada orang Mekah yang mai ke Madinah, kena hantar balik ke Mekah. Kalau ada orang Madinah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pi ke Mekah, hak tu jangan hantar balik. Segi zahir maknanya tak berlaku keseimbangan dalam perjanjian. Tapi Nabi kata-kata okey, tak apa. Para sahabat kata, macam mana Nabi boleh terima ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lama-lama para sahabat baru faham. Kalau daripada Mekah mai ke Madinah, hantar balik, pasal apa? Kenapa Nabi kita terima? Bila dia masuk Islam, hantar balik, dia akan mengislamkan lagi ramai orang di Mekah. Allah Sayyidina Muhammad. Sementara hak Madinah, kalau dia pergi ke Mekah, jangan hantar balik. Pasal apa Nabi kita kata ya? Sebab tak guna dah orang tu jadi munafik. Faham? Baru para sahabat faham. Tu perjanjian Hudaybiyah yang hebat tu. Maknanya belajar bagaimana bersetia dengan orang lain dan positif terhadap keputusan yang diambil untuk kesempurnaan masa depan agama, masa depan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Ni dalam tempoh di antara perkara-perkara yang berlaku dalam ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memimpin masyarakat Madinah. Ada yang dibuat kawan, ada yang musuh, kita kena kata dia musuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka selama 10 tahun ni, para sahabat belajar macam mana memerintah sesebuah negara. Maka tengok macam mana Nabi kita buat. Syarat dengan ilmu dan pengalaman untuk dibekalkan pula kepada 4 orang khulafaur rasyidin. Okey, beralih daripada situ masalah Sayyidina Muhammad dalam pemerintahan khulafaur rasyidin pula. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas Nabi kita wafat, maka perkara yang berlaku di seluruh tanah Arab, orang pakat keluar pada Islam, murtad. Hak belah sana murtad, hak belah sana tak mengeluarkan zakat. Di belah sana pula ada seorang pula pergi mengaku jadi Nabi pula. Celaru masyarakat ketika tu, gegak gempita. Sebelum Nabi kita wafat, Nabi kita hantar satu batalion tentera ke Rum, dipimpin oleh seorang anak muda bernama Usamah bin Zaid. Sallallahu alaihi Muhammad. Tentera ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bergeraklah keluar daripada kota Madinah lah. Sampai tengah jalan, belum pun sampai di medan perang, dengar kata Nabi dah wafat di Madinah. Berhenti semua, menangis.
Nabi dah wafat. Okey, satu. Yang keduanya, mereka ni masalah Sayyidina Muhammad bergerak ke depan pun tak, patah balik pun tak, buat berhenti tu. Baik, pasal apa? Sebab reti. Reti macam mana? Faham didikan Rasulullah, mesti patuh pada pemimpin. Kita tunggu tengok siapa yang akan ganti Rasulullah, dan tengok apa arahan dia. Ini kepentingan patuh pada arahan. Sayyidina Abu Bakar, bila dia naik, perkara pertama yang dia buat ialah meneruskan legasi Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, hai Abu Bakar, Nabi baru wafat, negara Islam masih belum stabil. Soalan Sayyidina Umar. Tapi Abu Bakar konsisten, tetap aku meneruskan legasi Rasulullah. Pasal apa? Sebabnya ni dipanggil pandangan Sayyidina Abu Bakar yang jauh ke depan. Orang ni dia nak tengok Nabi dah wafat. Mereka anggap negara Islam dah lemah. Sayyidina Abu Bakar dia ada politik dia. Dia yakin tentera yang Nabi hantar ni pasti kalau perang menang. Sungguh, bila perang dengan Rom menang, kuasa besar dunia ketika tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila menang, maka tersebar seluruh tanah Arab tentera Islam yang Nabi hantar tu pergi perang dengan kuasa besar dunia pun menang. Lawan dengan kita, nak menang ke tak? Faham tak? Hai, silap hari bulan, kira kita. Menyebabkan semua ambil pendirian. Jangan duk lawan lah tentera ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi dah wafat pun, Rasulullah dah wafat pun, kuat juga tentera ni. Tu dia panggil psikologi. Hebatnya anak didik Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Waktu tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, taib, berlaku isu tak mau keluarkan zakat. Sayyidina Abu Bakar kata, kita hantar tentera, paksa hak tak mau keluarkan zakat, keluarkan zakat. Kata Sayyidina Umar, Abu Bakar, takkan nak kena sampai nak kena serang-serang kot. Lepas hanya tak keluarkan zakat, lepas masih semayang. Tapi waktu tu nampak ketokohan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, Umar, zakat zaman Nabi kena keluar. Kena keluar. Lepas wajib keluarkan masalah Sayyidina Muhammad yang pernah mereka keluarkan zaman Rasulullah. Konsisten. Ketika Sayyidina Abu Bakar konsisten dan istiqamah dengan prinsip dia, kata Sayyidina Umar, aku nampak kebenaran di muka Abu Bakar. Abu Bakar ni dia lembut, tapi dalam menentukan dasar, dia bukan sebarang orang. Memang dia hebat. Hebat dia ni, Nabi tunjuk macam ni. Nabi 13 hari Nabi sakit sebelum wafat. Tapi hari-hari Nabi tetap pergi sembahyang jemaah. Sampai last Nabi tak mampu dah pergi sembahyang jemaah, Nabi dipapah pergi sembahyang jemaah juga. Kaki tak bergerak lah. Jadi dia heret Rasulullah pergi sembahyang jemaah. Bila heret Nabi tinggal apa? Tinggal kesan. Tetap Nabi sembahyang jemaah. Sampailah pada saat-saat terakhir Nabi tak mampu dah pergi sembahyang jemaah. Sebelum Nabi sembahyang jemaah, nak pergi jemaah ni, Nabi ikat kepala ni. Pasal Nabi tersangat sakit kepala. Bila ikat tu kuat, rasa ringan sikit kepala tu. Kalau basah sakit kepala ni, dia ngop tu. Itulah Nabi ikat. Las Nabi tak mampu dah. Nabi kata pada Sayyidina Aisyah, Aisyah, suruh ayah jadi imam. Sayyidina Aisyah kata, Rasulullah, ayah saya tak mampu jadi imam Rasulullah. Kalau dia pergi jadi imam, ghalabas alaihi al-buka. Dia kira duk teriak, tak akan mampu baca, kata Sayyidina Aisyah.
Nabi kata Rasulullah sama, kata Sayyidina, kata Rasulullah, Aisyah, hampa ni sepiji kepala otak macam dengan Zulaikha, isteri Nabi Allah Yusuf. Salah Sayyidina Muhammad. Dalam hadis sebut macam tu. Zulaikha ni macam mana? Sayyidina Aisyah ni masalah sama, yang dia tak bagi ayahnya jadi imam sebab nak cover ayah. Sedangkan Nabi tahu Abu Bakar mampu. Zulaikha, masalah Sayyidina Muhammad, waktu dia menggoda Nabi Allah Yusuf, orang kata apalah pi jatuh hati kepada anak sendiri, anak angkat. Dia tak apa, hampa tak kenal Yusuf. Dia panggil mai istana, masalah Sayyidina Muhammad, pakat mai semua. Konon-konon dia bak kunuri masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia bagi pisau, dia bagi buah apple seorang satu, masalah Sayyidina Muhammad. Dia bagi pisau seorang satu. Lepas tu pakat duk orang Arab ni, saya tengok di Mesir lah, saya tengok pengalaman saya, masalah Arab ni semua tak sama dengan kita. Kita semua tak sama dengan Arab. Kita, kalau kita kupas buah, kita kupas kot tu. Mereka kupas kot ni. Tu antara saya tengok. Yang ditengok tu bukan macam mana. Kami duduk atas, Arab duduk bawah. Jadi bila lepas kita nampak, bila dapat tengok depak lepas tu, soalan saya nampak. Jadi hak duduk bawah ni, laki-laki macam kami jugalah, budak-budak sama dengan Masjid Azhar juga. Oh, macam tu. Di negara kita ni, bila kita parking, kita tarik handbrake. Negara tak tarik handbrake, kawan. Mereka sangat betul langsung. Pasal apa? Sebab dia bila parking macam tu, main kereta, bila main kereta hak ni, dia boleh tolak kereta tu pergi depan. Ni kosong kan, dia tolak pergi depan, lepas tu dia hak kereta belakang pula dia tolak belakang. Sebab tu kereta lepas semua kemik-kemik, sangat tolak langsung. Tak tentu lah soalan Sayyidina Muhammad. Sepanjang duk mesek dekat 7 tu, dia nak cerita tak habis. 6 bulan ni kau dah gelak ke Arab ya. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau di Mesir ni, lepas pasien tak masuk tanah, kencing kuku ni ya, dinding tempat lepas kencing. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi satu ya, orang abang lepas kencing jangan tengok. Kencing lah, betul tak mana pun jangan tengok. Ada kawan tu, dia gegah nak tengok juga. Masalah Sayyidina Muhammad nak tengok juga. Hak hamal duduk kencing ni, bila orang tengok, aib jangan tengok. Dia kencing tu tak apa, orang tengok tu aib pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi sepanjang Nabi kita SAW mendidik para sahabat sampai mailah pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bukan sembarangan. Jadi bila Sayyidina Aisyah suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam, salah Sayyidina Muhammad, kata Sayyidina Aisyah, tak boleh Rasulullah, ayah saya tu dia kuat nangis. Saya kalau jadi imam, dia tak boleh baca, dia kira menangis aja. Nabi kata, hampa ni kepala otak biji macam Zulaikha. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana dah dia bagi apple, telah dibagi pisau, waktulah kata Zulaikha, esok keluar tengok. Waktu dia keluar, waktu pakat duk, mula-mula pakat duk kupas apple tu, tengok Nabi Allah Yusuf keluar, tak sedap pakat apa? Pakat kupas jari sendiri pula. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya akal dia nak cover dia, faham tak? Hampa ni sepiji macam dengan Zulaikha ta Rasulullah. Bila mana Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar pergi jadi imam, Sayyidina Abu Bakar pun langkah ke tempat imam.
Pagi itu subhanallah subuh, Nabi kita SAW suruh Abu Bakar jadi imam. Hari itu hari terakhir Nabi duduk di dunia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang pakat nak sedialah Sayyidina Abu Bakar jadi imam ni. Tiba-tiba bunyi pakat, bunyi orang bercakap. Rupa-rupanya Nabi selak tirai rumah dia. Tengok para sahabat semayang, nak semayang. Kata Sayyidina Anas, ya Allah, muka Rasulullah indah macam kapas, putih macam kapas. Indahnya wajah Nabi ketika tu, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bila Nabi tengok, para sahabat ingat Nabi dah sihat nak keluar jadi imam. Lepas tu kata, Abu Bakar, Nabi nak keluar. Abu Bakar pun berunduk. Ketika Nabi bersyarat macam ni, makanak, kekal tempat lah. Abu Bakar pun jadi imam. Salah saya. Lepas tu subhanallah, lepas tak tahu lagi Nabi macam mana. Sehingga matahari naik, Salah Sayyidina Muhammad, menjelang waktu duha, dengarlah perkhabaran Nabi telah meninggalkan mereka. Bayangkan macam mana Madinah ketika tu. Salah Sayyidina Muhammad. Dan pengalaman orang yang bercerita, kami tak boleh bayang macam mana Nabi masuk kota Madinah pada hari Nabi hijrah. Dengan hari itu Nabi meninggalkan para sahabat. Pada hari Nabi masuk ke kota Madinah, ceria kota Madinah. Pada hari Nabi kita wafat, kota Madinah jadi sepi, sunyi, semua orang menangis semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila lantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tegas, aku akan perangi mereka sampai mereka keluarkan zakat yang pernah mereka keluarkan zaman Rasulullah. Ketika tu Sayyidina Umar kata, amboi Sayyidina Abu Bakar, kemah pendiriannya. Dan Sayyidina Umar kata, pendirian dia betul. Nuh hak sana berlaku pula, mengaku Nabi palsu, musallamatul kadzab. Ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hantar tentera pula. Sampai siapa bunuh musallamatul kadzab? Wahsy. Siapa dia Wahsy? Wahsy ni yang bunuh Sayyidina Hamzah. Allahumma salli ala Sayyidina, yang membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy dalam perang Uhud. Diupah oleh Hindun, iaitu isteri pada Abu Sufyan, pimpinan Quraisy. Dia tinggal, dia cari mana ada Hamzah, mana ada Hamzah. Dia penombak tepat. Dia tombak sekali, masuk tombak dalam dada Hamzah, tumbang. Perang Uhud, menang Quraisy. Hindun cari mana Hamzah. Akhirnya Hindun ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia ambil pisau, dia belah dada Hamzah. Dia cari jantung Hamzah. Dia putuskan, dia membuh dalam mulut, dia tokak nak telan. Tapi Allah tak izin. Tak mampu, tak boleh telan. Wahsy ni tahu tak? Pada hari pembukaan Mekah, dia di antara orang yang nak masuk Islam. Dalam ramai-ramai nak masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahsy nak masuk Islam. Bila sampai turn dia, masalah Sayyidina Nabi macam kenal. Hang siapa? Saya Wahsy. Hang bunuh Hamzah. Ya Rasulullah. Nabi kita langsung menangis, teringat pada Hamzah. Hamzah ni ialah dia pak menakan, tapi sepermainan. Macam Maksu dengan
anak kita hak sulung. Salah Sayyidina Umar. Nabi taklih sangat. Sebab membunuh itu ialah yang Nabi paling sayang sekali. Allahumma salli ala Sayyidina. Apa Nabi kata? Wahsy, hang masuk Islam. Allahumma salli ala. Tapi hang usahakan jangan aku dapat melihat muka hang. Hang masuk Islam, tapi hang usaha jangan bagi aku dapat tengok muka hang. Akhirnya Wahsy ni, masalah Sayyidina dalam malih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berlindung di balik orang. Curi-curi tengok Nabi. Nabi tengok tarik balik. Salah Sayyidina Muhammad. Wahsy. Itu perjuangan dia. Sampai dia bertekad. Aku, masalah Sayyidina Muhammad, dah bunuh orang yang paling baik. Dan kata dia, masalah Sayyidina Muhammad, aku berazam akan aku bunuh orang yang paling jahat. Tapi Tuhan bagi kat dia. Bila Musailamatul Kadzdzab mengaku jadi Nabi, dia tekad, aku nak bunuh Musailamatul Kadzdzab. Aku nak tebus balik yang kau buat kepada Rasulullah. Dan Wahsy ni jadi seorang Islam yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni semua pelajaran daripada Madinah. Syarat dengan ilmu pengalaman untuk para sahabat meneruskan perjuangan legasi Rasulullah. Tu kita bercakap tentang 2 tahun setengah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tak cakap lagi zaman Sayyidina Umar ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar ni, Nabi pernah kata, kalaulah selepas aku ada Nabi, maka Umar lah Nabi. Bayangkan kedudukan Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar ni dengan Sayyidina Abu Bakar dia habis, dia kalah. Satu masa Sayyidina Abu Bakar duduk berselimut dengan rida yang besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil burdah. Ni dia panggil rida. Kalau burdah ni boleh selimut ditutup habis. Jadi ketika Sayyidina Umar tengok Sayyidina Abu Bakar, bismillahirrahmanirrahim, apa kata Sayyidina Umar? Ya Allah, kalalah aku ialah sehelai bulu di diri Sayyidina Abu Bakar. Maknanya, aku teringinlah jadi mata Sayyidina Abu Bakar yang dikasihi Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai tu, bila Nabi kita wafat, Sayyidina Abu Bakar naik baca khutbah, dia tak berdiri di tangga yang Nabi kita berdiri. Dia berdiri di tangga yang bawah tu. Kata orang, Abu Bakar pasal apa tak berdiri baca khutbah tempat Nabi kita berdiri? Siapa aku nak berdiri tempat Nabi berdiri? Dia tahu diri dia. Bila mai zaman Sayyidina Umar pula, dia tak berdiri tempat Sayyidina Abu Bakar berdiri, dia berdiri bawah lagi. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang tanya pula, Sayyidina Umar pasal apa tak berdiri tempat yang Sayyidina Abu Bakar berdiri? Siapa aku nak berdiri tempat Sayyidina Abu Bakar berdiri? Aku kenal diriku. Zaman Sayyidina Osman, tak duduk lah, takkan duduk bawah, buat mimbar baru. Tak layak dah duduk tempat tu. Sebab tu Nabi kita SAW sebut, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Moga-moga Allah merahmati orang yang kenal siapa diri dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Zaman Sayyidina Umar, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dalam, tak salah ingat, dalam belasan tahun merintah Sayyidina Umar ni. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, zaman yang sangat hebat. Zaman tu zaman Sayyidina Umar memperkenalkan pos. Halepa duk hantar pos hari ni kan. Sayyidina Umar perkenalkan pos yang pertama. Sistem perkhidmatan pos Sayyidina Umar kenal. Sayyidina dan memakmurkan dunia dengan jiwa agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Dalam pemerintahan Madinah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, syarat kepimpinan, pimpinan negara adalah ketua agama yang mendaulatkan syariat Islam. Itu zaman tu.
Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Sayyidina Umar jadi imam, Sayyidina Osman jadi imam, Sayyidina Ali jadi imam. Pemimpin negara ialah ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Bila mai zaman lah ni, tak mesti seorang ulama jadi pemimpin. Yang penting dia boleh berbahasa Inggeris. Zaman lah ni, dia tak kerti baca Quran pun tak apa, dia tak kenal agama pun tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pimpinan pula memperkenalkan pimpinan berakhlak. Pemimpin jaga diri supaya dia tidak dikatakan tidak berakhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dasar ekonomi ialah dasar ekonomi Islam yang jadi paksi kepada kestabilan rakyat. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, rakyat diutamakan. Allahumma salli ala Sayyidina. Kerajaan mengutamakan rakyat. Kami tak makan tak apa, yang penting rakyat makan. Lepas tu Sayyidina Umar bila sampai di Syam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang angkat makanan yang paling sedap, namanya roti sari. Soalan dia, orang Syam, orang miskin Syam makan tak makanan ni? Orang yang angkat tu kata, tidak merumi ini, aku tak makan. Tak mampu nak telan, buhlah mulut keluar balik. Ni pemimpin yang bersifat adil. Hari ni pemimpin dia boleh tunjuk dia makan tu. Ada video orang hantar kan, tak mahu sebutlah pemimpin tu siapa, soalan senang, viral, tunjuk makanan. Jangan buat macam tu para pemimpin, nanti orang miskin rasa hati. Soalan, walaupun kita makan sedap, jangan tunjuk, kesian ke orang miskin, mereka tak ada makan. Islam jaga orang miskin. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab itu Islam tak bagi emas pada orang perempuan, dan kita dan buat peralatan daripada emas. Pen mai, sudu emas, camca emas. Sama lah sudu dengan camca. Pinggan mai, kereta mai, tak boleh, haram. Hanya boleh emas ni jadi perhiasan untuk orang perempuan saja, sebab takut cedera hati orang miskin. Jadi pemimpin, masalah Sayyidina hargailah orang miskin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada sampai orang kena jual rumah, jual kereta, jual semua. Masalah jual peti air, jual mesin basuh sebab nak hidup. Ni pemimpin tahu tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu mujur ada akidah lagi, tak bunuh diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak dipimpin tak apa, tak dipertanggungjawabkan rakyat, dipemimpin dipertanggungjawabkan rakyat makan ataupun tidak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai Khulafaur Rasyidin, pemerintahan dia sosial, sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tu apa? Ilmu pengetahuan Islam. Salah Sayyidina Muhammad. Hari ni kena fikir ni. SOP baru kepada tahfiz yang wujud di seluruh negara. Hafal Quran ni bukan duduk rumah. Online tak jadi. Dia kena berdepan dengan guru. Ni sistem tahfiz. Kalaulah berlanjutan macam ni, lama-lama habis orang akan lupa Quran. Siapa nak tanggungjawab? Kena fikir. Jadi Ustaz, saya harap Ustaz Derih fikirlah. Sahabat saya Ustaz Derih, fikir macam mana nak buat supaya tahfiz jangan ditutup sampai setahun lagi. Apa nak jawab depan Tuhan?
Carilah solusi yang baik. Takkan pendekatannya macam tu selama-lama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka begitulah zaman itu mementingkan ilmu pengetahuan. Okey, cakap sejam lah mawdu' ni. Daripada asas hak Nabi 10 tahun, 29 tahun Khulafa' Rasyidin mentadbir dunia, masalah Sayyidina dalam pemerintahan Sayyidina Osman, dihantar legasi-legasi dakwah termasuk ke Nusantara. Saya pernah baca satu manuskrip dan saya pernah simpan dalam PDF, tapi handphone saya hilang. Termasuk zaman Sayyidina Ali, pendakwah para sahabat sampai ke Nusantara. Sejarah tu dihilangkan, tapi manuskrip tu ada, tapi hilang. Jadi saya harap insya-Allah, kalau tak salah ingat, saya dapat dia punya maklumat tu daripada Sidi Rahimuddin, dalam bentuk PDF waktu tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan para pendakwah di kalangan para sahabat sampai ke Nusantara. Mungkin hak tu telah dilupuskan zaman penjajah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, daripada Madinah lah Islam sampai, termasuk wirid kita. Wirid lepas sembahyang dipanggil aurat madani, diamalkan oleh orang Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diauratkan diwiridkan oleh orang Madinah. Dan para sahabat Nabi yang 924,000 tu, 1/3 sahaja yang tinggal dalam kota Madinah. Hal lain semua keluar menyebar ke seluruh alam menyampaikan dakwah. Hak pi Afrika nama Uqbah bin Amir. Afrika ni dia negeri binatang buah banyak. Allah Sayyidina Muhammad. Sampai generasi tentera para sahabat, para pendakwah nak sebarkan Islam, penuh mendatang dengan gajahnya, rimaunya, dengan apanya, subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Dia hentakkan kaki, dia kata, hai mendatang buah semua pindah. Kami tentera para sahabat dah sampai nak sebarkan Islam. Kami nak buat tempat tinggal di sini. Waktu itulah gajah bawa anak cucu dah, rimau bawa anak cucu dah pindah, singa bawa anak cucu dah pindah. Tu generasi sahabat. Dan subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib, begitulah Islam tersebar ke seluruh dunia dengan asas selama 30 tahun madrasah yang dibina di, bukan 30 tahun, lebih daripada 30 tahun, hampir 50 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Maka Madinah disebut Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah berjasanya Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka belajarlah daripada sejarah dan sirah. Penting. Pasal apa? Sebab semua akan berulang. Semua dia berulang balik. Sejarah akan berulang. Sirah pun akan berulang. Nabi tinggalkan kepada umat. Kita kena pelajari tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak balik jadi kuasa besar dunia balik, ataupun kita nak mentadbir tanah bumi kita tercinta ni dengan agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah sebelum tertegak negara Islam di seluruh alam dan dunia ni, tegakkan dulu negara Islam dalam diri kita, dalam hati kita. Lepas tu tegakkan negara Islam dalam rumah tangga kita. Lepas tu negara Islam akan wujud dalam kampung-kampung kita.
Kemudian insya-Allah negara Islam akan wujud di tanah air kita. Insya-Allah. Yang baik daripada Allah, kuasa sendiri. Terima kasih banyak pada pihak penaja Saudara Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sedikit yang saya sampaikan itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai ke hati-hati kita, menjadi satu maklumat untuk kita mempersiapkan diri, bersedia untuk kebangkitan umat yang kita harapkan kita dapat melihat ia menjadi satu kenyataan dalam hidup kita, insya-Allah. Sebelum kita mati, kita harap kita sempat berada dalam situasi Islam mentadbir dunia, insya-Allah. Yang baik daripada Allah kuasa sendiri. Allahumma ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pihak surau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Surau Al-Hijrah Bandar Warisan Puteri, yang telah mempertemukan kita pada malam ini. Mudah-mudahan rahmat Allah sentiasa melimpah-limpah dan kita semua mendapat pengajaran yang berguna untuk digunakan pada hari-hari mendepan, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma ta'astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. ceramah perdana kita pada malam ini, insya-Allah. Semoga apa yang disampaikan